Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kali ini kita sambung lagi perbincangan kita untuk tajuk wang matematik tahun 5. Okey, hari ini kita nak bincangkan subtopik celik keuangan. Okey. Jadi boleh bersiap sedia dengan buku teks matematik muka surat 104. Okey, dalam subtopik celik keuangan ni kita akan mempelajari tentang simpanan dan pelaburan. Okey, faedah mudah, faedah kompaun dalam simpanan, maksud kredit dan hutang, menerangkan perbezaan antara barangan sekiranya pembelian secara kredit dan tunai. Okey, jadi ada 4 objektif kita untuk subtopik celik keuangan. Okay, kita lihat pada muka surat 104 dan 105 buku teks awak. Okey, pada muka surat 104 diterangkan tentang akaun simpanan dan akaun pelaburan. Okey, jadi ambil masa untuk baca sekejap dialog perbualan keluarga tersebut. Okey, kita tengok akaun simpanan. Simpanan ialah wang yang disimpan atau dimasukkan dan digunakan apabila perlu. Ini beberapa maklumat tentang akaun simpanan. Okay, awak tengok pada petak yang warna kuning. Wang boleh disimpan atau dimasukkan. Wang boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Wang permulaan simpanan rendah. Dapat faedah, kadar faedah 1% hingga 2% setahun. Okey, ini akaun biasa yang kita buka dekat bank. Contoh awak simpan-simpan duit, awak pergi bank nak buka akaun, itu ialah akaun simpanan. Okey, bila akaun simpanan ni bila nak keluar duit, awak terus guna kad ATM tu boleh pergi mesin ATM, cucuk keluarkan duit. Okey, akaun simpanan. Dan satu lagi akaun ialah akaun pelaburan. Okey, lihat pada muka surat 105. Pelaburan pula ialah wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang akan memberikan keuntungan pada masa hadapan. Ini beberapa maklumat tentang akaun pelaburan. Okay, awak lihat pada petak warna pink pada muka surat 105. Wang tidak boleh dikeluarkan pada bila-bila masa kerana ada tempoh matang. Wang permulaan bergantung kepada jenis pelaburan. Untung diberikan sebagai dividen atau bonus. Kadar untung tinggi dan biasanya melebihi 2% setahun. Okey, itu beza dia antara simpanan dan pelaburan. Simpanan ni bila-bila masa nak guna awak boleh ambil, keluarkan. Pelaburan, awak labur dekat situ untuk satu-satu tempoh tertentu. Tak boleh nak pergi ambil suka-suka hati awak. Okey. So kat situ beza antara akaun simpanan dan akaun pelaburan. Okay, kita teruskan ke muka surat 106. Okay, muka surat 106, faedah mudah dan faedah kompaun. Okay, awak tengok dekat sini. Dia beri jadual dekat sini. Pertama, baki awal tahun. Kadar faedah, nilai faedah baki akhir tahun. Okay, kalau awak lihat dekat sini ada petak warna hijau ni, nilai faedah RM36. Faedah mudah pada tahun pertama. Okey, bila tahun pertama, setahun je, kita panggil faedah mudah. Okey, bila dah masuk tahun kedua, tahun ketiga, ini dipanggil faedah kompaun. Okey, faedah kompaun. Okay, kalau awak tengok perbualan antara ibu dan anak ni, nilai pada tahun pertama ialah faedah mudah apabila wang simpanan tidak dikeluarkan. Pada tahun pertama, faedah kompaun pula diberikan pada tahun kedua. Okay, faedah mudah ialah sejumlah wang yang diterima setelah seseorang menyimpan wang di bank dalam tempoh tertentu. Faedah kompaun ialah faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah yang terkumpul setiap tahun. Okey, pada tahun pertama awak simpan duit ni, maksudnya itu solid duit awak. Memang duit awak semata-mata. Okey, tak ada faedah lagi. Itu duit awak. Okey, bila tahun pertama awak dah simpan, awak dapat faedah mudah. Tapi awak tak keluarkan duit awak dan faedah tu. Contoh dekat sini duit awak RM2,000. Dapat faedah RM36. Jadi duit awak dah ada RM2,036. Awak tak usik duit awak tu, awak tak keluarkan. Bila masuk tahun kedua, dia dah jadi faedah kompaun. Sebab
bukan duit awak saja je yang dia beri faedah. Dia beri juga faedah pada duit yang awak dapat RM36 ni. Faedah yang awak dapat ni. Dia beri faedah daripada sini. Dia bukan RM2,000 dah. Nilai tu dah RM2,036 sebab dia ambil daripada baki akhir tahun yang tahun sebelum. Okey, jadi faedah mudah ni hanya pada tahun pertama tu je. Okey, awak tengok perbualan kat bawah ni. Ibu, apakah yang berlaku jika wang simpanan dikeluarkan? Apabila wang simpanan berkurangan, nilai faedah pun akan berkurangan. Okey, faedah awak tu akan bergantung kepada jumlah simpanan awak dalam akaun-akaun tertentu. Kalau awak masukkan RM2,000, tapi bila pertengahan tahun awak keluarkan RM1,000, tinggal RM1,000 lagi duit awak. Jadi, faedah awak akan dapat daripada baki yang ada je. Okay, maksudnya, bila awak mengeluarkan duit daripada simpanan awak, faedah awak pun akan berkurang. Okey, itu untuk membezakan faedah mudah dan faedah compound. Tadi saya terangkan, faedah mudah hanya tahun pertama sebab dia hanya diberi faedah daripada duit awak. Okey, faedah compound ni untuk tahun-tahun berikutnya diberi faedah di atas duit awak dan juga faedah yang awak dah terima pada tahun pertama. Okey. Kalau kita lihat dekat sini, saya ada buat pengiraan macam mana boleh dapat RM36. Okey, 1.8% faedah dia dalam bentuk peratus. Jadi, peratus ni ialah per 100. 1.8 tak ada masalah walaupun dia perpuluhan. Jadi, 1.8 per 100 darab 2,000 duit yang kita simpan. Potong sifar, tinggallah 1.8 darab 20, dapatlah RM36. Itu datangnya RM36 faedah tu daripada kadar faedah 1.8%. Okay, biasanya di bank dia tawarkan kadar faedah, tiada fee transaksi, akses mudah kepada wang anda. Okay. Ini biasa akaun simpanan. Kadar faedah ni dia berubah-ubah tengok pada keadaan semasa. Okey, kita terus pergi pada muka surat seterusnya. Pada muka surat 107 dibincangkan tajuk kredit dan hutang. Okey, kredit dan hutang kita tengok pada dialog dia. Saya hendak membeli mesin penapis air berharga RM4,890 ini. Okey, baik tuan, sila duduk dahulu. Tuan nak bayar dengan apa? Okey, kat sini dia bagi tahu saya bayar dengan kad kredit. Okay, dan adalah persoalan daripada anak dia. Okay, kad kredit ialah satu kemudahan pinjaman yang diberikan oleh bank yang bayar harga mesin penapis air tadi. Ayah tak perlu bawa wang tunai yang banyak. Okay, jadi konsep dia sebenarnya kad kredit. Kredit ni hutang. Okay, bila awak menggunakan kad kredit, maksudnya awak berhutang. Okay, dia tak sama dengan kad debit. Okay, kad kredit dengan kad debit tak sama. Mungkin awak biasa tengok bila dekat kaunter bayaran ada yang membeli bayar guna kad. Okey, dia ada dua. Sama ada kad kredit ataupun kad debit. Kad kredit ni maksudnya kita hutang dulu dengan pihak bank, kemudian kita akan bayar. Okay, kad debit, kita guna wang kita yang ada dalam bank. Maksudnya, duit kita dalam bank tu berkurang sebab kita guna duit kita. Cuma kita tak keluarkan dalam bentuk wang. Kita swipe je kad tu pada dekat kaunter. Okey, tengok dekat sini ada contoh. Okey, kad debit ada duit boleh bayar. Kad kredit boleh bayar tapi hutang. Kad debit ni kalau dalam akaun awak dah tak ada duit, maksudnya awak tak boleh bayar. Ada duit saja awak boleh guna kad debit. Okey, kad kredit pula boleh bayar tapi dia ada limit sebenarnya dan bukan semua orang boleh memohon untuk ada kad kredit. Okey, kalau tengok pada kad kredit ada Visa, ada Mastercard sebenarnya kan. Okey, ni awak boleh tengoklah pengeluar, nama bank, rangkaian dia apa. Kad kredit ni ada banyak jenis. Sama juga dengan kad debit. Okey, Visa dan Mastercard adalah dua jenama kad kredit paling popular di dunia. Walaupun syarikat-syarikat ini tidak mengeluarkan kad kredit sendiri. Bank dan institusi kewangan lain mengeluarkan kad menetapkan kadar faedah. Okey, dia ada kadar faedah. Dan had kredit. Dan menaja program ganjaran. Okay, kadar faedah ni kalau kita guna kad kredit, awak bayar barang berharga RM3,000 secara hutang. Maksudnya bila awak nak bayar balik pada pengeluar kad tu, nilai dia mungkin lebih daripada nilai yang awak bayar barang di kedai. Contoh awak beli RM3,000.
Mungkin dia ada cas-cas lain dan awak kena bayar 3,100. Contoh. Okey, jadi dekat situ ada perbezaan lah kalau awak guna debit dan kredit. Okey, hard kredit ni pula. Okey, hard kredit. Ada kad yang boleh guna sehingga RM5,000. Ada kad yang boleh guna sehingga RM10,000. Dan ada kad yang unlimited. Maksudnya tiada had penggunaan. Okey, hard kredit ni pula bergantung kepada ekonomi seseorang lah. Contoh, saya cikgu. Saya hanya mampu pakai kad kredit yang limit dia, hard kredit dia RM5,000 saja. Contoh macam tu. Mungkin ada orang ni usahawan, ada syarikat besar, kaya raya. Kad kredit dia tak ada limit. Tak ada limit hard kredit dia. Okey, itu kad kredit. Okey. Kad debit pula macam saya bagi tahu tadi, bergantung kepada wang yang ada dalam akaun kita. Kalau ada RM1,000 lah kita boleh guna kad debit kita di pasaraya, di kedai atau di mana-mana. Okey, dia tak sama kad kredit dan kad debit. Okey, muka surat 108, kita teruskan dengan pembelian secara kredit dan tunai. Okey, kalau tadi cerita tentang kad kredit. Okey. Sekarang pembelian secara kredit. Ini bermaksud pembelian secara hutang lah. Okey. Keluarga Andrew membeli televisyen itu secara tunai. RM1,250 dibayar terus. Keluarga Karen membeli televisyen itu secara kredit. Maksudnya secara hutang. RM120.90 dibayar setiap bulan selama 12 bulan. So dekat sini awak boleh tengok. Bila bayar tunai, harga dia ialah RM1,290. Bila dibayar secara ansuran ni kita bayar bulan-bulan, sikit-sikit tiap bulan. Okey, dia akan bayar RM120.90. Memang nampak tak banyak sebulan. Okey, bila setahun, kita darabkan dengan 12 bulan. Jadi, jumlah bayaran kita sebenarnya ialah RM1,450.80. Berbeza dengan apa yang dibayar oleh keluarga Andrew. RM1,290. Okey. Kalau nak tahu perbezaan dia, kita boleh tolak lah untuk dapatkan perbezaan. Tapi secara kasarnya kita boleh nampak perbezaan dia lebih kurang dalam 100 lebih. Okey. Kita tengok pada bawah ni. Pembelian secara tunai. Tidak berhutang. Kita terus bayar dengan apa duit yang kita ada. Okey. Tidak dikenakan faedah. Sebab memang duit tu dalam simpanan kita. Duit kita. So, bila kita keluarkan, tak ada faedah. Kita tak terikat dengan siapa-siapa. Okay, membayar harga asal. Okay, harga yang dipaparkan, itulah yang kita bayar. Okay, bayaran penuh menggunakan wang tunai atau kad debit. Okay, ni maksudnya boleh guna wang tunai awak ataupun guna kad debit. Tadi yang saya jelaskan. Ada duit dalam akaun, boleh guna kad debit. Nanti duit dalam akaun awak akan berkurang. Okay, lawan dia pula dengan pembelian secara kredit. Ini maksudnya dia membeli secara hutang. Dikenakan faedah. Faedah ni, kalau tak kenakan faedah, tak ada untung lah orang yang tolong bayar dulu pada awak tu. Maksudnya bank yang tolong bayar dulu. Sebab tu dia kenakan faedah ni. Okay, dia dapat untung daripada sini, faedah ni. Okay, kemudian membayar harga yang lebih daripada harga asal. Contoh tadi, kalau kita tengok, Andrew cuma bayar RM1,250. Tapi keluarga Carol kena bayar RM1,450. Jadi, lebih daripada harga asal dia. Okay. Bayaran menggunakan kad kredit. Okay. Sama ada awak bayar melalui kad kredit ataupun ansuran secara bulanan. Mungkin pergi kedai tu bayar tiap-tiap bulan. Okay. Saya berikan satu contoh dekat sini. Motor ni dekat sini. Kalau kita bayar secara tunai, harga motor ni ialah RM12,640. Okay, cash. Ni secara tunai. Dan dia beri pilihan kalau nak bayar secara ansuran. Ada 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Dan setiap bulannya bayarannya tak samalah. Kalau 4 tahun berapa, 5 tahun berapa, 6 tahun berapa. Okay. Sekarang, kalau awak bayar hutang dalam tempoh 4 tahun, RM375 untuk 4 tahun. Setiap bulan yang awak bayar ni, 1 tahun ada 12 bulan. Jadi kalau 4 tahun, ada 48 bulan. Darablah awak akan dapat ini, RM18,000. So, dah beza banyak ribu. Beza lebih kurang RM5,000 lebih. Okay, tapi kalau awak nak lagi bayar murah bulan-bulan, awak akan jadi lagi lama berhutang. Tiap-tiap bulan RM297, 7 tahun. Lagi banyak sebenarnya jumlah keseluruhan dia. Okay, jadi buatlah perbandingan
untuk pembelian secara kredit dan tunai ni melalui pembacaan pada buku teks ni dan contoh yang saya berikan. Okey, so itu saja. Sekian. Terima kasih.